Hai, Assalamualaikum. Selamat pagi semua. Apa khabar anda semua hari ini? Okey, bertemu lagi bersama Suzy dari Ciki. Okey, salam perkenalan. Okey, salam keceriaan kepada anda semua yang menonton live Suzy pada hari ini. Okey, Suzy live setiap hari 10.30 pagi untuk berkongsi ilmu, untuk membantu anda meningkatkan semangat diri, meningkatkan jati diri untuk kita berjaya. Okey, bermula dengan Suzy nak mulakan dengan satu mutiara kata. Okey, syukurilah setiap pemberian suami walaupun jumlah dan nilainya tidak seberapa. Maksud dia kita kena bersyukur. Okey, alhamdulillah bila kita bangun pagi, alhamdulillah aku masih diberi nafas, masih boleh hidup, boleh melihat anak-anak, okey, masih lagi bersama dengan keluarga. Jadi kita kena bersyukur. Okey, kita kena bersyukur dengan apa saja nikmat yang Tuhan bagi kepada kita, sebab bila kita bersyukur ni kita akan rasa lebih tenang, kita akan rasa segala urusan kita akan dipermudahkan. Itu orang kata keajaibannya bila kita bersyukur. Okey, betul. Sebab Suzy bila Suzy berada dalam circle yang betul, berada dalam kawan-kawan dan sahabat-sahabat yang berfikir yang positif. Kemudian bila Suzy bersyukur ya Allah, alhamdulillah aku dipertemukan dengan sahabat-sahabat yang positif, yang sahabat-sahabat yang membantu Suzy. Walaupun kita berada di alam maya, tapi walaupun kita berkomunikasi secara online, tapi kita bersyukur ya Allah, hari ni aku dipermudahkan untuk aku buat live. Sebelum ni macam teragak-agak nak buat live, maksudnya kita bersyukur ya Allah. Bersyukurnya hari ni aku ada dapat sediakan makanan kepada anak-anak, walaupun tak semewah orang lain, kan. Okey, so hari ni kita perlu bersyukur. Okey, walaupun suami kita pendapatan dia tak seberapa, tapi kita kena bersyukur. Sebab dengan bersyukur tu walaupun sedikit, kita cukup, dia ada barakah di situ, kan. Okey, so itulah nikmat kita bersyukur. Okey, itu sedikit mutiara kata daripada Suzy untuk pagi ni. Okey, kepada anda hari ni yang belum mengenali diri Suzy, okey, Suzy nak perkenalkan, Suzy adalah founder kepada produk Ciki. Okey, produk Ciki insya-Allah akan berada di pasaran pada hujung September nanti. Okey, di mana kepakaran kami adalah membantu suri rumah untuk membina perniagaan, untuk mendapat pendapatan, okey, untuk mendapat pendapatan yang luar biasa, supaya dapat mengubah ataupun mengembalikan senyuman anak-anak. Okey, so saya akan membantu suri rumah dan juga membantu pelajar-pelajar yang nak menjana pendapatan secara online. Okey, hanya bermula dari rumah sahaja. Okey, untuk mendapat supaya mendapat pendapatan yang luar biasa tanpa perlu bergantung kepada ibu dan bapa. InsyaAllah itulah matlamat Suzy nak bantu. Okey, usahawan-usahawan muda ataupun suri rumah. Okey, InsyaAllah dalam bulan September, hujung bulan September, Suzy punya produk akan berada di pasaran. Dan sekarang ni pun terima kasih Aini. Okey, tu saya punya team dah berkongsi kalau sekarang ni memang kami mencari ejen. Kami mencari ejen di seluruh Malaysia, khususnya di Langkawi dan juga Kedah untuk produk Ciki. Jadi kalau anda nak menjadi ejen, bolehlah bersama dengan boleh klik link untuk pendaftaran, sebab kita bagi percuma. Okey, ni percuma kepada 150 orang yang terawal. Okey, so hari ni Suzy nak berkongsi ilmu. Kenapa kita perlu ada matlamat dalam kehidupan kita, sama ada kita sebagai manusia biasa, sebagai suri rumah, sebagai pelajar, okey, sebagai pekerja, okey, ataupun sebagai usahawan. Kenapa kita perlu ada matlamat ataupun impian? Kalau you all nak tahu apa itu matlamat, okey, matlamat ni adalah matlamat ni dia macam impian. Impian kita nak capai apa?
Okey, nak capai apa? Nak capai dari segi keuangan yang baik ke? Kita nak capai dari segi masa yang terbaik ke? Itu kita perlukan matlamat. Okey. Jadi bila kita ada matlamat ni, kita akan orang kata mudahkan segala urusan kita. Okey, apa sebab kita perlu ada matlamat? Contoh kalau kita pun kan, dulu kita belajar. Kenapa kita perlu belajar? Sebab kita nak pandai, sebab kita nak capai impian kita, nak masuk universiti, sebab kita nak capai cita-cita kita. Betul tak? Jadi dalam bisnes, dalam kehidupan kita harian yang biasa pun, kita perlukan matlamat sebab sebagai hala tuju kita, sebagai hala tuju hidup kita. Kita nak jadi apa ke depan? Kita nak jadi apa? Okey. So maksud dia bila kita ada hidup ni, kalau kita tak ada matlamat ataupun arah tujuan, seolah macam orang kata kapal yang berlayar tu tanpa arah. Maksudnya umpama seperti kapal yang berlayar di lautan tanpa arah, tanpa ada destinasi. Dia berlayar macam kita bawa kereta lah. Tanya abang ni nak bawa kereta, nak ajak pergi mana? Tak tahu nak pergi mana. Habis tu nak bawa pergi mana, kat tahu. Tekan saja. Assalamualaikum Kak Nga, donat terhangat kat Langkawi. So siapa ni adalah rakan Suzy juga, rakan sahabat kami. Okey. So kepada orang Langkawi, siapa yang dapatkan donat terhangat di Langkawi, insya-Allah anda boleh dapat dengan Kak Nga dekat Kedawan kan Kak Nga kan? InsyaAllah Suzy pun nak pergi juga dekat Kak Nga ni, nak rasa donat Kak Nga. Dekat Kedawan kan Kak Nga? Dia ada buat special, dia ada buat special box hari tu masa Merdeka. Alhamdulillah, murah rezeki Kak Nga. Okey, so jadi kalau kita sebagai ya betul Kak Nga dah beritahu dah dekat Kedawan. Dekat Kedawan kalau Langkawi boleh dapatkan donat terhangat. Hampa boleh tengok Facebook donat terhangat Langkawi. Kak Nga kita ni. Okey, so boleh dapatkan donat. Kalau kot lah ni hujan-hujan sekali petang-petang hampa lapar nak makan dengan ayak kopi dah Kak Nga nah. Boleh dapatkan donat Kak Nga. Okey. So yang pertama tadi Suzy kongsikan apa ni? Apa tujuan kita, apa perlu ada matlamat dalam hidup kita. Macam Kak Nga pun dia buat donat, dia mesti ada matlamat dia, apa impian dia nak capai. Maksud dia macam tu. Okey, maksud dia ada hala tuju, dia ada planning dan perniagaan dia tu macam mana. Kan. Contoh kadang kita tengok kita tanpa kita sedari kehidupan kita tengah-tengah dah habis dah tahun lepas. Ni tanpa kita dah masuk dah bulan 9 sat saja kan. Nak habis dah tahun 2021. Nak masuk dah usia orang kata 40 siri. Masuk dah usia 50 siri. Tapi selama 40 tahun apa yang you all buat? Bila kita flashback balik, kita tengok apa yang kita dah buat 10 tahun yang lepas, dan orang kata apa yang kita nak capai 10 tahun kita yang akan datang, 5 tahun kita akan datang, dari segi kerjaya kita, dari segi keluarga kita, dari segi ilmu kita, dari segi amalan kita. So maksudnya di situ kita kena ada matlamat, kena ada hala tuju. Macam tu. Kalau kita hidup tak apalah, bangkit pagi, okey, bangkit pagi sekali mani-mani makan, tidur, sekali tengok TV, lepas tu petang sekali keluar pergi sembang-sembang sana sini, sekali pergi ronda, lepas tu sekali malam pergi sampai malam tengok TV, lepas tu tidur. Lepas tu maksudnya kita buat benda tu macam tu saja. Maksudnya tak ada arah tuju kita, tak ada hala tuju kita. Sedang tak sedang habis dah masuk tahun baru. Sedang umur kita dulu losat dia masuk dah 40 siri. Maksudnya kita tengok balik apa yang kita buat dah selama 40 tahun kehidupan kita, apa yang kita buat dah. Dari segi amal ibadah kita macam mana, dari hubungan kita dengan keluarga kita macam mana. Contoh kalau kita buat berniaga, okey, macam mana macam mana orang kata perniagaan kita tu, okey, dah still macam tu juga ke, atau berkembang ke, ataupun nak tutup dah ke, kan. Jadi kita kena ada hala tuju yang pertama, okey, supaya kita jelas kita nak ke mana, 5 tahun lagi, 3 tahun lagi, 10 tahun lagi. So sebab tu kami dalam, macam saya pun daripada mentor saya sendiri, okey, dan juga orang kata daripada tim saya di Langkawi, iaitu Datuk Suhaili Yusof, Cik Su, dan juga mentor saya sendiri Dr. Azizan, kita memang dididik
memang dididik untuk tulis apa kita punya matlamat setahun, 2 tahun, 3 tahun. Walaupun sama ada matlamat tu dari segi dalam bisnes, dalam kehidupan sendiri, kita kena tulis. Sebab bila kita tulis, kalau kita hanya berfikir, hanya benda tu berada hanya angan-angan dalam kepala otak kita tanpa kita tulis, benda tu takkan kita nampak dan kita tak akan jelas. Okey, kita tak akan jelas. Jadi sebab apa kita perlu tulis apa matlamat kita? Yang kedua adalah untuk jimat masa. Sebab apa kita perlu adanya matlamat? Sebab kita nak jimat masa. Sebab apa kita nak jimat masa? Maksud dia macam ni. Kalaulah sebab kita ni manusia biasa, kadang-kadang kita ada pelbagai masalah, pelbagai rintangan. Bohong kalau kita sebagai manusia ni tak ada masalah. Kadang-kadang setiap hari pun kita ada masalah, terutama sekarang ni anak belajar dekat rumah. Dengan kita orang kata struggle nak ajak anak, dengan kita tak pandai sangat nak ajak anak, dari segi problem orang kata internet kita yang slow. Jadi di situ adalah satu masalah. Tapi bila kita ada matlamat, kita tulis apa impian ke dalam matlamat kita tu, dia akan motivasikan kita untuk kita usaha buat sampai jadi. Walau apa cabaran dan rintangan, kita akan cuba untuk capai matlamat tu. Sebab itulah kami dalam orang kata tim mengajar untuk tentukan, tulis apa big why anda. Macam sebelum ni pun Suzy ada sharing apa big why yang kita nak capai. Contoh dalam kehidupan kita seharian, apa tujuan kita nak buat bisnes ni. Contoh anda berniaga, orang kata kuih muih, apa tujuan you all nak buat bisnes ni? Big why anda mestilah family, betul tak? Big why anda mesti keluarga, mesti nak tengok anak-anak kita ni tersenyum, riang, happy, gembira. Okey, apa segala permintaan depa kita boleh beli, kita boleh capai. Bayangkanlah kadang-kadang Suzy pun bila anak cakap, "Mama, saya nak beli mainan ni, mama saya nak benda ni," saya terpaksa cakap, "Okey, tunggu abah dapat gaji dulu baru beli." You rasa macam mana perasaan depa? Kan? So macam itulah juga kita. Contoh masa dulu, masa kita kecil-kecil, kita minta abah, "Kakak nak beli ni lah." Abah kata, "Okey, nanti tunggu dulu, tunggu abah dapat duit, tunggu ada duit." Jadi maksud dia di situ kita tak dapat tunaikan permintaan anak kita dalam masa yang segera. Sebab apa? Kita ada masalah yang kita tak jelas, dan kita sebab orang kata kita tak cukup dari segi keuangan. Sebab itulah kita kena tulis apa hala tuju kita. Disebabkan dia akan jimatkan masa untuk kita capai satu tahap dari segi keuangan, dari segi masa kita, semua tu akan capai. Memang Suzy buat apa yang disarankan oleh Dr. Azizan, apa yang disarankan oleh Datuk Suhaili, memang kita buat. Bila buat, alhamdulillah Suzy nampak. Suzy pun orang kata baru dalam grup dan juga tim ni. Okey, tapi bila kita buat, kita akan nampak. Tulis. Betul Kak Ngah, buat Kak Ngah. Apa yang, sebab di dalam buku menu jutawan ni, dia adalah Datuk Suhaili dah ringkaskan, dah komplitkan apa yang Datuk Azizan Osman, ilmu daripada Datuk Azizan Osman tu semua dah komplit satu buku. You all tak orang kita tak payah pening kepala, follow saja. Okey, jadikan orang kata kita, bila kita nak capai satu-satu impian, kita kena tengok kejayaan orang lain. Macam Suzy pun, Suzy terinspirasi dengan seorang sahabat Suzy yang orang kata Suzy dah sama-sama pergi kelas dengan beliau masa Suzy kat KL, tapi dia dah berjaya daripada Suzy. Orang kita 2 tahun kami bersama, tapi dia dah berjaya terlebih dahulu. Sebab apa? Di situ dia maksud dia, tindakan dia cepat daripada Suzy. Orang kata jadi macam Suzy terinspirasi, aku pun boleh buat. Jadi kalau kita nak tengok, kita nak motivate diri kita, kita perlu tengok kejayaan orang lain. Kita follow dan juga tiru inovasikan cara orang yang berjaya ni, dan untuk kita berjaya juga. Macam tu. Sebab kita ni kadang-kadang kita ni macam nak kata hangat-hangat ayam tu ya jugalah kan. Macam saya pun macam tu jugalah. Okey, kadang-kadang buat, kadang-kadang tu tak larat tu tak buat. Tapi bila kita berada dalam circle yang betul, kita jelas apa matlamat kita jelas apa big why kita tak akan jadi hangat-hangat ayam. Kita akan serik, kita akan fokus untuk kita capai impian kita tu. Alright. So, yang ketiga, apa sebab kita perlunya ada matlamat ataupun impian adalah untuk kita elak penyesalan. Elak penyesalan ni kan,
Ingat tak ada pepatah mengata menyesal kemudian tiada berguna. Betul tak? Macam Suzy, memang Suzy menyesal selama hampir 14 tahun Suzy buat bisnes. Bukannya orang kata setahun 2 tahun tau. 14 tahun Suzy buat bisnes. Kalau orang kalau buat 14 tahun ni memang jadi jutawan dah. Betul tak? Tapi Suzy 14 tahun buat bisnes, orang kata tanpa ilmu yang betul. Sekejap, memang follow tu. Okey, tanpa ilmu yang betul, jadi Suzy tak boleh nak grow. Suzy akan stuck dekat situ, dan Suzy tak boleh tak capai pun. Bila macam buat bisnes tapi tak nampak duit. Buat bisnes tapi duit habis. Pelik tak? You all pernah dah alami situasi ni? Kita buat bisnes, duit tak nampak. Lepas tu terpaksa pula korek duit anak lah. Kadang tu terpaksa kita gadai gelang dekat pajak gadai lah, Ahranu lah, Bil Rakyat lah kan, pajak gadai. Siapa yang pernah alami situasi ni? Buat bisnes, kerja ni siang sampai malam, tapi tak nampak duit. Itulah sebabnya Suzy sekarang ni bila Suzy sedang, Suzy tengok macam mana orang lain berjaya, macam mana kita tengok founder-founder lain yang berjaya. Betul kan? Kak Ngah kan, Suzy ni buat bisnes macam-macam. Kak Ngah dulu buka kosmetik, lepas kahwin 2005 buat kosmetik Kak Ngah. Lepas tu Suzy jual t-shirt Langkawi dekat Mahkamah Suri. Lepas Mahkamah Suri tu dah slow, Suzy pindah pergi Uptown depan Maybank Kak Ngah. Kerja ni tinggal ni anak dalam pantang lagi. Kebetulan masa tu Raya Cina, sebab memang orang Langkawi tahu dah kalau musim tayang Raya Cina berniaga memang orang kata kita boleh 2-3 kali ganda. Dalam pantang ni dalam pantang waktu malam pakai minyak penuh badan, lumak, pakai sarung kaki, pi di tapak Uptown berniaga. Dalam pantang dalam berapa puluh hari 30 hari macam itulah. Tinggal baby dekat dekat husband, tapi masa tu tinggal baby dekat rumah ngasuh Suzy kat Ulu Melaka. Sanggup pergi tinggal anak dalam pantang, nak pergi cari duit. Tahu tak struggle-nya. Jadi bila kita berniaga tanpa ada ilmu, tanpa ada macam matlamat, sebab kita berniaga, satu kali kita berniaga, niat kita berniaga, aku nak cari duit. Kalau kita niat berniaga, kita nak cari duit, kita tak akan capai apa yang kita nak sebenarnya. Tapi nawai itu kalau kita berniaga hanya kerana Allah Ta'ala, dan kita berniaga untuk kita bantu lebih orang, lebih ramai lagi, insya-Allah kita akan grow, kita akan nampak. Bila kita kena ubah mindset kita daripada kita berniaga duit, jangan berniaga ingat duit. You all akan struggle, you all tak akan nampak apa-apa. Orang kata kita tak akan apa yang kita inginkan tu tak akan capai bila nawai tu kita hanya ingat duit. Tapi kalau kita berniaga, niat kita nak bantu lebih ramai sahabat-sahabat, orang kata jadi orang kata berjaya bersama dengan kita, insya-Allah Tuhan akan pemudahkan segala urusan tu. Itulah apa yang Suzy boleh kongsikan kepada anda, pengalaman Suzy. Pengalaman Suzy macam mana sebelum ni Suzy berniaga 14 tahun tau, bukannya 1 tahun 2 tahun, 14 tahun. Orang kata sekarang ni memang orang kata banyak sangat kesilapan tu, sebab orang kata kita matlamat tu tak jelas. Lepas tu orang kata macam lebih kurang macam kita berniaga ni, macam orang kata berniaga atas angin, duit tak nampak, terbang habis. Lepas tu terpaksa ni habis duit anak-anak, gelang pun terpaksa berada di orang kata di Bil Rakyat, kan. Jadi duit husband pun saya habiskan. Sampai hari ni saya pun memang buat bisnes dan bertekad ni adalah last business yang saya buat, dan suami pun cakap ini adalah last business, dia support saya. Lepas ni kalau buat bisnes tak jadi, dia kata tak payah buat dah. Dia gitu. So orang kata disitulah orang kata big why saya adalah husband saya sendiri. Dan saya perlu jelas, saya perlu letakkan matlamat saya, impian saya untuk saya capaikan apa yang saya impikan. Macam itulah juga you anda, apa-apa tindakan, apa-apa saja bisnes yang you buat, apa-apa saja orang kata aktiviti harian yang kita buat sebagai suri rumah, kita mesti ada matlamat dan juga impian yang jelas, supaya kita tak buang masa, kita ada hala tuju, kita tak menyesal. Sedang tak sedang, masa dah berlalu begitu pantas, masa tak akan tunggu kita.
nak tak nak cepat nak tak nak kita kena bertindak dengan cepat. Sebab masa tu sekejap, you tengok sekejap ni dah bulan 9 dah. Dah masuk bulan 9, bulan 10, bulan 11, 12, masuk tahun baru, kan. So maksudnya masa tu memang pantas sangat. Okey, masa tak akan tunggu kita, melainkan kita kena bertindak dengan secepat yang mungkin. Okey, so itu sahaja perkongsian untuk Suzy hari ini. Jadi jangan lupa kongsi, share kepada rakan-rakan anda, sebab mungkin daripada pengalaman Suzy, daripada ilmu yang Suzy sharing ini, kadang-kadang tu ada sahaja yang orang kata menjadi manfaat kepada sahabat-sahabat kita yang lain. Walaupun tak banyak, mungkin sedikit, tapi dengan sedikit tu dia akan membantu orang kata kehidupan sahabat-sahabat kita lebih sempurna. Alright, so jadi terima kasih yang menonton live Suzy. Terima kasih yang support Suzy. Alhamdulillah. Semoga orang kata siapa yang menonton live Suzy, siapa yang melihat live Suzy ni, Suzy doakan anda kaya dan berjaya. Okey, Suzy sudahi dengan satu rangkap pantun. Okey, kalau ada sumur di ladang, boleh saya menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, insya-Allah esok kita berjumpa lagi. Assalamualaikum.